Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi sekalian. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas sejarah bersama saya. Semoga anda diberi kekuatan dan semangat untuk terus menimba ilmu bagi manfaat diri dan juga negara. Hari ini kita akan membuat ulang kaji bagi bab 7 tingkatan 4 yang bertajuk Usaha ke arah Kemerdekaan. Okey, bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Pada konsep, kita akan lihat apakah isu ataupun tajuk-tajuk penting yang dibincangkan di dalam bab ini. Usaha ke arah kemerdekaan. Okey, 7.1, latar belakang idea negara kemerdekaan. 7.2, jawatan kuasa hubungan antara kaum. 7.3, sistem ahli. 7.4, sistem pendidikan kebangsaan dan 7.5, penubuhan parti politik. Saya akan fokus kepada isu ataupun tajuk yang dianggap penting bagi persediaan anda semua menghadapi peperiksaan SPM nanti. Sila berikan tumpuan, sebarang persoalan boleh anda kemukakan kepada saya nanti. Okey, kita akan fokus kepada yang pertama, latar belakang idea negara kemerdekaan. Negara merdeka, latar belakang idea negara merdeka. Ada salah ejaan di situ. Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat telah mencetuskan idea negara merdeka. Ini bermaksud telah timbul semangat nasionalisme di kalangan penduduk tempatan yang menginginkan kemerdekaan. Okey, kita lihat peta buih yang saya tunjukkan ini peta ini menunjukkan tentang kesatuan ataupun persatuan ataupun parti yang dibentuk pada tahun 1946. Untuk pengetahuan kamu kesedaran untuk membentuk kesatuan telah bermula pada tahun 1939 di tanah Melayu dan ia terus berkembang dari masa ke semasa. Tetapi saya akan memberi fokus untuk kesatuan dan persatuan parti yang terdapat di tanah Melayu bermula pada tahun 1946. Bermaksud saya fokus untuk tahun 1946. Okey, yang pertama kita ada parti ataupun persatuan Angkatan Pemuda Insaf. Angkatan Pemuda Insaf atau juga dikenali sebagai parti dipimpin oleh Ahmad Bostaman. Penubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan, demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Risalah Politik Api diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah, menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Namun begitu, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan api diharamkan oleh British. Okey. Kemudian yang kedua, kita lihat kesatuan ataupun persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah mempelopori gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri sebagaimana yang dijanjikan oleh Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Dan kita lihat yang seterusnya, Pergerakan Pemuda Melayu. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu ataupun PPM di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. Okey, kemudian kita lihat yang keempat, United Malay National Organisation atau juga dikenali sebagai UMNO yang dipimpin oleh Datuk On Jaafar berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu dengan slogan Hidup Melayu.
UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1951, slogan UMNO diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Okey, yang kelima kita lihat Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Perjuangan PKMM untuk kemerdekaan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan atau PKML di Sabah. PKML yang dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka. Dalam penulisan surat Zakaria Gan kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Kemudian kita lihat Malayan Indian Congress. Malayan Indian Congress ataupun MIC yang diasaskan oleh John TV meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Jadi kenapa cikgu fokuskan kepada kesatuan ataupun persatuan ataupun parti pada tahun 1946 kerana bermula pada tahun inilah melalui persatuan-persatuan ataupun kesatuan-kesatuan ataupun parti-parti inilah kita lihat telah bangkitnya semangat, kemuncak semangat nasionalisme. Dan kita lihat MIC juga telah cuba berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan mereka telah menunjukkan bahawa kesediaan mereka untuk menjadi warga tanah Melayu dan taat kepada tanah Melayu. Okey ini telah membangkitkan semangat nasionalisme Inilah bunga-bunga kepada kemerdekaan. Okey. Idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan untuk bebas daripada British. Walaupun wujud pelbagai idea negara merdeka, semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Walaupun setiap kesatuan ini mempunyai idea yang agak berbeza tetapi ia menjurus kepada perkara yang sama iaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara ataupun untuk mendapatkan kedaulatan negara. Okey. Sekarang kita fokus kepada 7.2. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey. Saya harap kamu boleh memberi tumpuan kepada apa yang saya bincangkan ini. Okey, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, apakah ia? Ketegangan kita lihat latar belakang sebelum jawatan kuasa hubungan antara kaum ini diperkenalkan. Okey. Ketegangan hubungan antara kaum yang semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua telah menimbulkan kesedaran pemimpin kaum dan kerajaan British tentang kepentingan perpaduan. Okey, peristiwa apakah yang menyebabkan kita lihat berlaku ketegangan hubungan antara kaum? Okey, peristiwa ancaman komunis dan pengisytiharan darurat yang telah kita bincangkan dalam tajuk yang lepas Okey, British telah memberi mesej bahawa kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India dapat diwujudkan. Berikutan itu, perundingan antara pemimpin kaum dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Ini bermaksud British kata dia akan bagi kita merdeka sekiranya tiga kaum ini menunjukkan kerjasama. Okey. Maka kita lihat berlakulah penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Pertubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Apakah jawatan kuasa hubungan antara kaum? Jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Merangkumi orang Cina, pemimpin daripada Cina, Melayu dan juga India. Apa objektif
penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini, objektif ataupun matlamatnya. Satu, untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Ya, kerana hubungan ini menjadi tegang ya selepas peristiwa ancaman komunis ya, selepas Perang Dunia Kedua. Okey. Kemudian kita lihat yang keduanya, membentuk keadilan politik, ekonomi dan juga sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Yang ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Harmoni, muhibah ini bermaksud mewujudkan perpaduan. Dalam ayat sekarang ni yang kamu faham adalah perpaduan. Okey, jawatan kuasa hubungan antara kaum ini mempunyai motto di sendiri, iaitu kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Okey, jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC ini telah meningkatkan kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin kaum. Pemimpin sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan dan membentuk hala tuju yang sama, iaitu membawa negara ke arah kemerdekaan serta pembinaan negara dan bangsa. Mereka, tiga-tiga bangsa ini ya, mesti berkompromi, ya, berkompromi untuk kepentingan bersama, bukan hanya memikirkan kepentingan bangsa mereka sahaja. Mesti ada kompromi, ya, bertolak ansur. Okey, jadi itulah yang mereka capai. Okey, apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum? Ya, peranan dia ya, jawatan kuasa ini berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Ya. Antara isu tersebut termasuklah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu dan juga pendidikan. Jadi iaitu isu dia, dan kita lihat ini adalah topik yang saya anggap penting untuk kamu ketahui, iaitu usaha jawatan kuasa hubungan antara kaum. Usaha yang dilakukan oleh mereka ya terhadap isu-isu yang telah saya sebutkan tadi. Okey. Kita lihat yang pertama, ya, kita lihat isu yang pertama. Okey. Apa yang cuba saya bincangkan, kita lihat usaha yang dilakukan hubungan antara kaum ini untuk isu-isu yang terdapat di tanah Melayu yang boleh membangkitkan rasa tidak selamat ataupun membawa kepada ketegangan hubungan antara kaum. Ya. Okey, isu politik, ya. Apa isu politik, ya? Apa isu dia, ya? Okey, persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, British kata kita perlu sekiranya tanah Melayu inginkan kemerdekaan, maka semua bangsa yang terdapat di tanah Melayu, ya, orang Melayu, penduduk asal, ya, dan orang Cina dan orang India yang dibawa oleh British ke tanah Melayu atas kepentingan ekonomi British, ya, iaitu biji timah dan juga getah, ya, mesti hidup dalam keadaan rukun dan damai, mesti menunjukkan perpaduan, baru dia boleh bagi merdeka. Okey, dari segi politik, ya, persediaan ke arah kerajaan sendiri. Maka kita lihat, ya, apa yang dibuat oleh jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC, ya, mereka mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberi pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu, ya. Jadi maka, ya, kita lihat kesannya pilihan raya diadakan di peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Maksudnya di sini, ya, penduduk di tanah Melayu walaupun pada masa itu belum merdeka, tetapi mereka diberi peluang merasai pengalaman memilih pemimpin melalui proses pilihan raya. Okey. Dan isu yang kedua, kita lihat isu yang kedua adalah kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, isu yang kedua. Orang Melayu, apa isu dia? Orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum, ya, ataupun usaha yang dilakukan? Ya, mereka bersetuju agar orang Melayu, ya, bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka, ya. Ya, kerana mereka adalah penduduk asal di sini. Okey, kesannya kita lihat, kesannya kamu lihat di sini, akhirnya, ya, kedudukan istimewa
kedudukan istimewa orang Melayu diperakui dan kepentingan sah kaum lain juga diiktiraf. Ya. Bermaksud kepentingan kedudukan orang Melayu sebagai peribumi, ya, kedudukan istimewa dia sebagai peribumi, ya, disahkan, diperakui, dan kepentingan kaum lain, ya, itu China dan juga India itu, ya, juga diiktiraf. Okey, inilah yang kita panggil toleransi, ya. Okey, kemudian isu yang ketiga, kedudukan ekonomi orang Melayu. Ya, apa isunya? Orang Melayu tidak memperolehi peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Ya, kerana orang Melayu dibiarkan di kawasan pendalaman. Ya, ekonomi orang Melayu jauh ketinggalan. Okey, apakah yang dicadang? Apakah peranan CLC, ya, usaha yang dilakukan oleh CLC ataupun jawatan kuasa antara kaum? Apakah usaha yang dilakukan? Dia mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Maka, ya, kesannya lakulah penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA pada tahun 1950, ya, merupakan tuntutan daripada Datuk On Jaafar. Ya. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Okey, kemudian ini kita panggil toleransi. Okey. Kemudian kita lihat isu yang seterusnya, isu yang keempat, kewarganegaraan bukan Melayu. Okey, itu isu dia. Okey, apa isu tentang kewarganegaraan bukan Melayu? Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Okey, apakah usaha yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum? Ya, bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia tanah Melayu, taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Ya, maksudnya, ya, golongan kaum Cina dan kaum India ini diberikan kewarganegaraan supaya mereka boleh tumpukan perhatian kepada negara ini, ya, dan boleh menumpukan taat setia kepada negara ini, ya. Okey, jadi, ya, kesannya kita lihat syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberi kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Okey, isu yang seterusnya adalah isu pendidikan. Okey, isu pendidikan, apa isu dia? Sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Yang bermaksud di sini, ya, setiap bangsa, ya, mereka ada sekolah sendiri, ada bahasa sendiri, ya. Contohnya, ya, ada bahasa penghantar sendiri. Contohnya orang Cina, dia ada bahasa Mandarin, dia ada buku teks yang diambil daripada tanah besar iaitu negara Cina, ya, dan juga sukatan pelajaran dia ambil daripada negara Cina. Begitu juga, ya, dengan orang India. Ya, mereka menggunakan bahasa Tamil, menggunakan buku teks daripada negara India dan juga sukatan pelajaran daripada negara India. Ya, jadi apakah cadangan ataupun usaha Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum tentang isu ini? Ya, dia mencadangkan, ya, mereka akhirnya mencadangkan. Ingat, ni siapa yang ada dalam Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ini? Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ini adalah terdiri daripada pelbagai bangsa, ya, wakil daripada pemimpin, ya, wakil pemimpin daripada pelbagai bangsa yang terdapat di Tanah Melayu pada masa itu. Okey, berbalik semula kita kepada isu pendidikan, ya, apa yang usaha yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum? Mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Seragam maksudnya sama, tak kira lah apa bangsa, ya, mesti seragam untuk memupuk kesetiaan dan juga perpaduan kaum di Tanah Melayu. Ya, maksudnya mesti sukatan pelajaran mesti, ya, berteraskan ataupun berlatar belakangkan Tanah Melayu kerana mereka akan menjadi warga negara Tanah Melayu.
ya, maka berlakulah ya apa yang kita lihat, kesannya berlakulah penubuhan jawatankuasa pendidikan, ya, pendidikan untuk mengkaji sistem bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Okey, jadi yang kita lihat, jawatankuasa hubungan antara kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Kerana siapa yang ada dalam jawatankuasa ini, mereka adalah pemimpin-pemimpin daripada pelbagai latar bangsa. Ya, maksudnya pemimpin Melayu, pemimpin Cina dan pemimpin India. Ya, bersatu dekat sini ya, membincangkan tentang isu-isu yang terdapat di tanah Melayu, ya, dan bagaimana mereka menyelesaikannya melalui apa dia? Melalui tolak ansur budi bicara, ya. Okey, penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan toleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya ya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Okey, sekarang ni kita nak lihat tajuk yang seterusnya adalah sistem ahli. Okey, sistem ahli. Mereka inilah ya. Okey, sekarang kita lihat dulu sistem ahli. Okey, selepas perang, apa itu sistem ahli ya? Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Datuk On Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Maksudnya begini ya, oleh kerana ya sebelum ini Persekutuan Tanah Melayu ditadbir ya oleh pegawai-pegawai British, tetapi ya oleh kerana kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan yang menyebabkan Datuk On Jaafar meminta agar menambah peluang ya pentadbiran kepada wakil tempatan, bermaksud ya melantik orang tempatan, bukan orang Inggeris saja ya, untuk mentadbir ya. Dan kita lihat cadangan beliau yang selari dengan dasar British telah membawa kepada pembentukan sistem ahli ya. Apakah itu sistem ahli? Okey. Apakah itu sistem ahli? Sistem ahli adalah sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ingat, sebelum ini Persekutuan Tanah Melayu ditadbir oleh pegawai-pegawai daripada British. Ya, Datuk On ya telah menyuarakan pendapat dia kepada British ya. Orang tempatan juga mempunyai kemahiran, mempunyai kemampuan ya, maksudnya orang-orang di Tanah Melayu ya. Jadi yang kita lihat akhirnya ya British menerima pendapat bernas daripada Datuk On Jaafar. Okey, maka ya wujudlah sistem ahli. Sistem ahli ini terdiri daripada pemimpin-pemimpin tempatan ya. Pemimpin-pemimpin tempatan. Okey, kita lihat tarikh pelaksanaan dia pada April 1951 hingga Jun 1955. Siapakah ahli yang dilantik di sini? Kita ada 8 orang ahli yang dilantik daripada penduduk tempatan, penduduk di Tanah Melayu. Ya, kita ada Datuk On Jaafar, kita ada EEC Turai Singgam, kita ada Lee Tian Keng, kita ada Tuanku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid, kita ada Datuk Mahmud Mat, kita ada Datuk Nik Ahmad Kamil, kita ada HS Lee, kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey. Kita lihat sistem ahli ya, sistem ahli. Sistem ini melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Inilah tokoh-tokoh yang kita sebut, tolong kenal pasti, tolong kenal mereka, perhatikan ya rupa mereka. Okey, mereka ini adalah orang-orang yang berjasa kepada negara kita ya, yang mengukuhkan perpaduan, yang bertoleransi ya untuk kebaikan ya kita semua. Okey, kita lihat tokoh yang hebat ini ya, Datuk On Jaafar. Okey, dia menjadi ahli hal ehwal dalam negeri. Okey,
untuk pengetahuan kamu, sistem ahli ini seperti kabinet bayangan ya. Kalau sekarang kita ada kementerian, tetapi pada masa ini sebab kita belum merdeka, ya, kita kementerian itu digantikan dengan portfolio. Portfolio bermaksud kementerian lah sekarang ni ya. Okey, Datuk Onn Jaafar ya, dia menjaga hal ehwal dalam negeri. Apa yang dijaga dia ya, Datuk Onn Jaafar sebagai menteri ya, ibarat macam menteri lah ya dalam hal ehwal dalam negeri Persekutuan Tanah Melayu, bertanggungjawab ya. Datuk Onn Jaafar ini bertanggungjawab menjaga hal ehwal imigran, penyiaran dan percetakan, hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat, hal ehwal menunaikan haji, pendaftaran kerakyatan, perkahwinan dan kematian. Okey, Lembaga Pembangunan Industri ataupun RIDA ya, juga di bawah seliaan dia. Dan Jabatan Pilihan Raya dan Jabatan Rupa Bangsa Nasional juga di bawah tanggungjawab beliau ya, Datuk Onn Jaafar. Okey, kemudian yang kedua kita lihat EEC Tuan Singgah. Apa portfolio dia? Adalah ahli pelajaran ataupun sekarang dikenali sebagai Menteri Pelajaran. Okey, Lee Tian Keng ahli kesihatan ataupun kan sekarang ni kita jawatan ini dikenali sebagai Menteri Kesihatan. Tuanku Tuanku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid ya, ahli pertanian dan perhutanan. Okey, kemudian kita ada Datuk Mahmud Mat, ahli tanah, lombong dan perhubungan. Kemudian kita ada Datuk Ni Ahmad Kamil, ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancangan bandar 1954. Kemudian kita ada H.S. Lee, ahli pengangkutan. Dan kita ada Dr. Ismail Abdul Rahman, ahli hasil bumi. Okey, inilah kita lihat sistem ahli ya, sistem yang disuarakan, idea daripada siapa? Datuk Onn bin Jaafar ya, memberi peluang kepada pemimpin tempatan untuk sama-sama terlibat di dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Sekarang kita lihat tajuk yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita lihat tadi ya kamu sudah dikenalkan dengan sistem ahli. Sekarang ni kita akan lihat ciri-ciri sistem ahli. Ini juga dianggap penting ya. Biasanya dalam soalan akan ditanya ya ciri-ciri sistem ahli. Manalah tahu dalam SPM tahun ini ditanya juga soalan yang sama. Okey, apakah ciri-ciri sistem ahli? Okey. Sistem ahli ini ya, ahli bertaraf menteri ya, dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Portfolio ini kalau zaman sekarang dikenali sebagai kementerian. Okey, yang kedua kita lihat ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan raja-raja. Okey, maksudnya tadi ahli yang kamu tengok tadi ya, yang kita ada 8 ahli tadi yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin daripada pelbagai bangsa tadi ya, dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey. Kemudian kita lihat yang ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Okey. Kemudian kita lihat yang keempat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Ya, maksudnya ya, mereka ini dikawal, diselia oleh Pesuruhjaya Tinggi mana? British. Ya, ini masih lagi British. Ya, sebab kita belum lagi merdeka. Okey. Yang kelima, satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan tokoh masyarakat. Jadi sistem ahli itu dia ada satu sistem kabinet bayangan. Belum lagi kabinet betul, dia hanya bayangan dahulu. Sebab kita belum lagi berkerajaan sendiri, kita belum lagi merdeka. Ya, dia lebih kepada sistem kabinet bayangan. Tujuan dia adalah untuk berlatih, praktis ya, sebelum kita ada kabinet kita sendiri. Kerana British menjanjikan, British sebenarnya harus melepaskan tanah Melayu ya. Mesti memerdekakan tanah Melayu. Okey, oleh kerana tajuk ini cikgu anggap penting, maka ya cikgu, saya telah membuat satu formula untuk kamu mengingati
ciri-ciri sistem ahli. Okey, kamu kena faham ciri-ciri sistem ahli itu dahulu, baru kamu boleh menghuraikan formula ini, ya. Bukan kamu ambil formula ini dan kamu hurai suka hati kamu, bukan, ya. Formula ini kamu kena faham dulu apa itu ciri-ciri sistem ahli. Formula ini adalah bertujuan untuk kamu mengingati, ya. Mengingati, menghafazlah, ya, ciri-ciri sistem ahli. Okey, apakah formula dia? Ya, cikgu ambil perkataan kebat lancar. Kebat lancar adalah formula untuk ciri-ciri sistem ahli. Kebat lancar adalah ciri-ciri sistem ahli. Okey, kita lihat KB. KB untuk apa? Kabinet bayangan. Ingat, ya. Huruf KB itu maksudnya kabinet bayangan. Okey. Kemudian A. A adalah ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Kamu boleh rujuk, ya, tadi slide yang sebelum ini, ya. Okey, kemudian kita lihat T. Pesuruhjaya tinggi. Apa pesuruhjaya tinggi? Ya, maksudnya ahli diletakkan di bawah kuasa pesuruhjaya tinggi British, ya, pesuruhjaya tinggi. Maksudnya, ya, T di sini cikgu ambil tinggi. Kamu ingatlah, ya, pesuruhjaya tinggi British, ya. Jadi ahli sistem ahli ini, ya, diletak, ya, di bawah kuasa pesuruhjaya tinggi British. Okey, kemudian kita tengok LAN, LAN. Apa itu LAN? Okey, LAN. Okey, kalau kamu lihat LAN di sini, lantik. Ya, ahli dilantik oleh pesuruhjaya tinggi British. Ya, ahli dilantik oleh pesuruhjaya tinggi British, ya, dia yang lantik, ya. Okey. Ahli dilantik oleh pesuruhjaya tinggi British. Okey. Kemudian kita tengok C, ya. C, ya, CA. CA ni ca. Ca apa dia? Cadang, mencadangkan. Apa yang berkaitan dengan mencadangkan? Kita lihat, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Ya, maksudnya, ya, mereka boleh membawa kepentingan mereka, ya, sebab mereka yang bertanggungjawab mencadangkan undang-undang, ya. Okey. Kemudian kita lihat yang seterusnya adalah R. Apa itu R? Okey. R itu merujuk kepada raja-raja. Jadi bermaksud apa kaitannya ahli, ya, ataupun sistem ahli ini dengan raja-raja. Okey, kaitannya adalah ahli dilantik oleh pesuruhjaya tinggi British dengan persetujuan raja-raja, ya, mesti mendapat persetujuan raja-raja. Jadi ini adalah formula untuk kamu mengingati sistem ahli, iaitu kebat lancar. Kebat lancar adalah formula untuk ciri-ciri sistem ahli. Okey, saya harap kamu boleh memahami, ya, apa yang telah saya bincangkan sama dengan kamu. Okey, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah lihat ciri-ciri sistem ahli. Sekarang kita lihat kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Okey, kepentingan pula. Okey, sekarang tadi ciri-ciri apa pentingnya, ya, apa manfaatnya, ya, sistem ahli ini, ya, ke arah kemerdekaan, ya. Satu, ya, menentukan kemerdekaan yang diperolehi mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Kerana apa? Kerana dia telah membabitkan semua pemimpin-pemimpin daripada pelbagai bangsa yang terdapat di Tanah Melayu, dan mereka berbincang antara mereka, ya, untuk menjaga kepentingan semua orang yang terdapat di Tanah Melayu ini. Okey. Yang kedua, menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, kemudian yang ketiga, memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Okey, yang keempat, merupakan proses memupuk perpaduan kaum kepada ahli, kepada
Maaf ya. Yang keempat, merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Jadi kepentingan sistem ahli kita ada menentukan kemerdekaan, menjadi asas penting orang tempatan untuk berkerajaan sendiri, memberi pendedahan kepada penduduk tempatan dan juga ya mewujudkan perpaduan ya. Okey, jadi tajuk ini juga dianggap penting, maka saya juga sediakan formula. Formula kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan adalah KAPP ya, KAPP. Okey, apa itu KAPP? Okey, menentukan kemerdekaan. Ya, kamu boleh rujuk ya, kamu boleh rujuk slide yang tadi ya, ayat penuh dia. Okey. Kemudian asas penting untuk apa? Untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey. Kemudian kita lihat yang ketiga P adalah untuk pendedahan ya, memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Dan P yang akhir adalah untuk mewujudkan perpaduan. Ya, sistem ahli ini yang merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Ya, jadi ya saya harap formula ini dapat membantu kamu yang mengingati fakta kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada sistem pendidikan. Okey, sistem pendidikan kebangsaan. Okey. Semasa di bawah pentadbiran British, ya, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Terdapat sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil. Di samping sekolah aliran agama dan sekolah Inggeris. Persekolahan di Sarawak dan Sabah juga terbahagi kepada sekolah vernacular Melayu, sekolah Cina dan sekolah mubalik Kristian. Sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan juga sosial yang ketara antara rakyat berbilang kaum. Sistem seperti ini menghalang usaha menyatu padukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti kebangsaan, satu identiti bangsa ya, ataupun kebangsaan ataupun dan juga satu identiti negara. Jadi ya, seperti yang kita ketahui, British kata dia hendak bagi kita merdeka sekiranya ya kita menunjukkan perpaduan. Tetapi ya, apabila kita ada sekolah yang berasingan ya, silibus dia yang berasingan ya, maka susah untuk kita mewujudkan perpaduan. Ya, masing-masing ya berorientasikan daripada negara asal mereka. Jadi ya kita lihat sebenarnya ya terdapat pelbagai tuntutan daripada pelbagai kaum untuk menentukan sistem pendidikan ya, bermula daripada tahun 1951 hingga 1956 dan akhirnya pada tahun 1956 ya kita telah membentuk satu penyataan jawatankuasa pelajaran ya pada tahun 1956 ya yang mewujudkan cadangan penyataan jawatankuasa pelajaran 1956 di mana di bawahnya ya kita cuba membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang menyeluruh ya. Sistem ini dibuat adalah tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan perpaduan kaum dan untuk mewujudkan rasa cinta kepada tanah air ya. Tanah air kita iaitu Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Okey. Jadi ya kita lihat cadangan penyataan jawatankuasa pelajaran 1956. Okey, apakah ini ya? Okey, saya nak terangkan jawatankuasa pelajaran ini ya yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran pada masa itu ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatankuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baharu. Penyataan jawatankuasa pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi
dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui satu sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak semua bangsa, ya. Kemudian ya, bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama. Okey, bagi yang tidak tahu ya, apa itu bahasa kebangsaan? Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, ya. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan merupakan bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan. Jadi sesiapa yang mendapat pendidikan di tanah Melayu, yang mesti menguasai bahasa Melayu. Okey. Kemudian kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Tidak lagi boleh berorientasikan kandungan pelajaran yang diambil daripada negara lain, ya. Apabila bersetuju menjadi warga negara tanah Melayu, ia mesti, ya, kandungan kurikulum dia mesti seragam dan bercorak kebangsaan, bercorak tanah Melayu. Okey, kemudian bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah, termasuklah di sekolah jenis kebangsaan. Okey, apa itu sekolah jenis kebangsaan? Ya, kita lihat Malaysia ataupun tanah Melayu masih lagi memberi peluang kepada orang-orang Cina dan orang India untuk membuka sekolah aliran bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Jadi sekolah mereka ini dikenali sebagai sekolah jenis kebangsaan. Tetapi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib yang wajib, ya, di sekolah tersebut, ya. Okey. Seterusnya kita lihat penyataan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem kebangsaan. Okey, penyataan Jawatan Kuasa Pelajaran ini merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, ya. Okey. Jadi kita lihat apakah sistem pendidikan kebangsaan, ya. Okey. Apakah itu sistem pendidikan kebangsaan? Apa yang perlu ada di situ, ya? Tata cara pengendalian sistem pendidikan kebangsaan, ya, menekankan, ingat, keseragaman sukatan, ya, sukatan pelajaran, maksudnya sukatan pelajaran dan penggunaan bahasa kebangsaan yang sama. Walaupun yang kita lihat sekolah jenis kebangsaan, mereka boleh menggunakan bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil, ya, tetapi bahasa kebangsaan mestilah bahasa Melayu, ya. Maksudnya bahasa kebangsaan mestilah bahasa Melayu. Okey. Jadi, ya, kenapa cikgu fokuskan kepada cadangan penyataan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956? Kerana inilah merupakan intipati dalam pembentukan, ya, sistem pendidikan kebangsaan yang ada sampai sekarang. Ya, kalau kamu perhatikan dalam sistem pendidikan 7.4 dalam buku teks tingkatan 4, kita ada banyak, kita ada laporan BANS, kita ada laporan FENWU, ya, ordinan pelajaran, ya, laporan World Head di Sarawak dan juga Sabah, ya. Tetapi ini semua, ya, kita kumpulkan dan akhirnya, ya, apa yang ada sekarang ini sistem pendidikan adalah berteraskan, berpandukan ini, ya, cadangan penyataan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 yang dikemukakan oleh Tun Razak, Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, dan pada masa ini beliau adalah Menteri Pendidikan. Walaupun telah ada perubahan dalam sistem pendidikan kita, tetapi dia masih lagi, ya, masih lagi berkiblatkan, maksudnya masih lagi memakai, ya, segala apa perubahan yang dibuat, ya, mesti tidak ada perubahan dari segi penggunaan bahasa Melayu dan menitik beratkan tentang keseragaman sukatan demi untuk mewujudkan perpaduan. Okey. Okey, ini adalah Tun Abdul Razak, ya, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, dan sebelum menjadi Perdana Menteri, ya, beliau adalah Menteri Pelajaran, ya, pada tahun 1956. Ya, jasa beliau sangat besar kepada pembangunan Malaysia, ya. Penyataan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam
serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Okey, itu tujuan ya sistem pendidikan kebangsaan itu dibuat. Okey, sebagai kesimpulan ya, usaha ke arah kemerdekaan ya, usaha ke arah kemerdekaan telah menekankan langkah memupuk kerjasama dan pembentukan perpaduan kaum sebagai asas pembinaan negara bangsa. Ingat ya, kamu kena ingat ini ya, usaha kemerdekaan dia memupuk apa? Kerjasama dan juga pembentukan perpaduan ya. Okey, persiapan ke arah kerajaan sendiri diadakan bagi memastikan penduduk tempatan mampu mentadbir negara sendiri, iaitu melalui apa? Sistem ahli tadi ya. Dasar bekerjasama dan pemuafakatan antara kaum dicapai melalui sikap toleransi dan juga perundingan untuk mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk berbilang kaum di negara kita. Okay, kegigihan dan kebijaksanaan pemimpin terdahulu mewujudkan asas kerjasama dari segi ataupun dari aspek politik, ekonomi dan sosial dan wajar dihargai. Dan saya berharap ya anda semua dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa sejarah yang telah kita bincangkan ya. Moga anda semua boleh menjadi warga yang bertanggungjawab dan dapat mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey. Sekian, terima kasih. Saya harap kita boleh berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang.